على هذا النبي الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Milad, Tuan Syekh Ahli Jawatan Kuasa Kaki Tangan Pegawai Surau Al-Ikhlas Garden Home Saman 2, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Yusuf Qaradawi, muka surat yang ke-36. Kuliah kita yang last 22 hari bulan 12 kita cerita bab kain sutra. Kalau tuan-tuan ingat, kita bawa ke perbincangan berkenaan dengan kain sutra dan juga kain sutra. Okay. Sambung untuk pada malam ini surah Al-Ikhlas punya untuk malam ini. Islam mengharamkan, ini datang. Islam mengharamkan manusia melakukan perbuatan zina dan liwat, lalu digantikan dengan perkahwinan secara halal. Ini kita dulu dah kuliah tuan-tuan, 6-7 tahun lah, tajuk bab munakahat lah. Saya dah ulang ayat surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina, satu perbuatan yang keji dan merupakan satu jalan yang buruk. Allah sebut dalam Quran jangan hampiri. Mana kata jangan hampiri ni memang tak boleh dekat langsung, dan jangan ada cubaan-cubaan untuk dekat. Dan kaedah wala taqrabu itu adalah sebagai satu kaedah dalam kawaid dipanggil sad zara'i. Sad zara'i dia menutup pintu-pintu kemaksiatan yang teruk. Dia tutup awal-awal. Wala taqrabu zina. Allah tak kata jangan kamu berzina, tidak. Wala taqrabu, jangan kamu hampiri. Dia tutup lah. Supaya apa? Tidak berlaku perbuatan zina tersebut. Itu metod ataupun kita kata kawaid sad zara'i. Menutup pintu-pintu kemaksiatan, supaya kita ni tak melangkah ke sana perbuatan tersebut. Jadi dah Islam mengharamkan manusia melakukan perbuatan zina, tentu haram dah, mi'atal jildah, iaitu 100 kali subatan. 100 kali subatan bagi orang yang belum berkahwin. Bagi orang yang pernah berkahwin, dia bercerai ke, dia tak bercerai ke, tapi dia pernah berkahwin dan pernah menikmati, maka pada ketika itu adalah hukuman rajam atas dia. Datang perbincangan hudud dekat sana, perbincangan hudud dekat sana, supaya kita nampak perbuatan tersebut. Kadang kita pun nak kena faham. Dia kata pasal apa pula lelaki yang dah kahwin kena rajam? Patutnya 100 kali sebat jugalah. Tak, sebab sudah menikmati, sudah berkahwin atas dia tu ada jalan. Tapi dia tak mau guna jalan tu, dia pergi guna jalan lain pula. Dia pergi guna jalan lain pula. Bila guna jalan lain tu, jalan zina tu tak dibenarkan lah. Tak cukup satu, kahwin dua, bukan payah pun. Tak cukup dua, kahwin tiga. Tak cukup tiga, kahwin 4. Agama ni mudah. Fanqihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kau ini perempuan 2, 3 ataupun 4. Kalau kamu takut untuk berlaku adil, seorang cukup. Tuan-tuan pilih ya. Saya tengok tuan-tuan ni muka berani dah, tapi hati takut. Aduh, dia beda dengan saya semua. Jadi tuan-tuan, tapi ruang tu ada, jalan tu ada, tapi tak payah pening kepala. Tapi itulah
kita kata perbuatan-perbuatan yang melibatkan fizikal ni, hubungan kelamin ni, biasa orang muda lah 50 tahun ke bawah lah, biasa 50 tahun ke bawah, tapi 50 tahun ke bawah ni pun Islam tetap haramkan zina. Jadi hang kena pandai lah. 50 tahun ke bawah itu soal hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri dalam Quran ni cukup banyak. Dalam Quran cerita bab suami isteri ni cukup banyak. Harsul lakum lah, apalah, tuan-tuan, ladang bagi kamu lah, apa, cukup banyak. Kita kena memastikan bahawa panduan kita, agama kita lakukan ikut pendekatan agama. Dia haramkan perbuatan zina dan juga perbuatan liwat. In akhwafa ma akhafa ala ummati amali qaumi lutin. Aku paling takut amal-amal kaum kaum aku ni, amali qaumi lutin, amal-amal kaum Nabi Lut. Apa amal kaum Nabi Lut ni tuan-tuan? Adalah berkenaan dengan liwat. Berkenaan dengan liwat. Perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak boleh langsung liwat tadi ni, tapi itulah masyarakat kita dekat Malaysia ni, kes liwat ni dah banyak. Kes liwat ni dah banyak, bahkan dah jadi binding dah, kes undang-undang. Kes undang-undang. Jadi kita pun tak tahu nak cakap lagu mana tuan-tuan. Kita kata masalah ni, tapi pada setengah orang dia kata itu kebebasan hak asasi dia. Dia kata tak salah, dia kata tak salah. Padahal laki, muka laki, yalah liwat ni laki lah. Tapi tuan-tuan, muka laki, jadi perlakuan homoseksual ni bahkan menjadi-jadi lah, menjadi-jadi. Kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada dalam surah Hud, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid. Ini cerita tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut ni dia jadi sedih ya. Bini dia masuk campur. Bini kaum Nabi Lut ni dia masuk campur. Bila dia masuk campur tu yang tak berapa nak cantik cerita dah, tapi memberikan pengajaran kepada kita supaya kita ni nak kena faham. Nak kena faham. Faham lagu mana? Ada beberapa kita katakan malaikat datang pergi ziarah Nabi Lut alaihi salam. Depa pergi ziarah. Bila depa pergi ziarah ni tuan-tuan, yang jadi masalah dia adalah bini dia habaq kepada orang kampung. Dia habaq kepada orang kampung bahawa ada orang lelaki segak-segak main rumah. Dia sendiri yang datang. Bini dia cerita kepada orang kampung, tuan-tuan. Dia tak boleh nak kata apa. Dalam Quran dia cerita tuan-tuan tentang kaum Nabi Lut ini pada surah Hud ayat 78. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka sentiasa melakukan perbuatan keji. Lut kata, Nabi Lut ni pun bagus tuan-tuan. Hati Nabi Lut ni jenis lembut. Hati Nabi Lut ni, dia kata apa? Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Dia kata, wahai kaumku, inilah puteri-puteri negeriku ni. Dia kata ni banyak lagi orang perempuan ni, nak buat lagu tu lah, mereka lebih suci bagimu. Mereka ni atharu lakum, lagi suci, taharah. Kita duk mengaji taharah suci ni. Dalam Quran kata apa? Hunna, mereka ni hak perempuan-perempuan ni lagi suci bagi kamu, maka bertakwalah kepada Allah, fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi. Dia kata janganlah kamu
kan, buat malu aku dekat tetamu aku. Tidak adakah di antaramu yang orang yang pandai? Itu saya cerita tu. Ada beberapa, saya tak ingat berapa orang yang datang kepada kau, 13 ya. Saya tak ingat. Tapi ni lama saya mengaji, saya recall dah. Kan? Datang jumpa dengan kaum Nabi Lut. Perkataan yang digunakan waktu jumpa tu salam. Kan? Itu antara dalil yang menunjukkan bahawa perkataan salam tu boleh guna lah selain daripada Assalamualaikum tu. Kan? Jadi bila lagu tu, bila datang tu, Lut layan. Tapi bini dia habaq kepada orang kampung. Orang kampung ramai. Orang kampung ni kata apa? Bagi kami hak laki tu malaikat. Laki tu malaikat tapi berupa orang lah. Kan? Tapi dia pun mau nak sangat-sangat. Dia tak boleh tengok laki segak apa semua, tak boleh. Mungkin kita rasa laki segak tu macam rupa tuan-tuan kot. Saya rasa lah kot. Tak tahu lah segak ada lagu mana, wallahu alam lah. Sampai Nabi Lut ni dia kata, jangan lampau ni, tolong kan, bagi muka kat aku sikit. Wala tukhzuni fi dhaifi, janganlah buat malu aku dekat tetamu aku. Tapi dia pun nak tetamu kita. Gila tak gila? Macam tu lah anak menakan kita main rumah. Anak menakan kita perempuan segak. Budak-budak ni duk rem depan rumah nak tengok anak menakan kita. Mana boleh lah betul, ni tetamu aku, anak menakan aku. Nampak nak cari pandai-pandai apa lah dia nak menakan aku. Bagilah muka, tunjuklah elok sikit nak menakan. Kata Pak Su apa ni, rumah Pak Su ni orang duk rem-rem motor duk cuba jalan tu lah. Kita jadi takut, kita pun nak kena fikir panjang bab-bab tersebut tuan-tuan. Kadang dalam Quran ni bila cerita ni cukup cantik. 79 Allah kata apa? Mereka jawab, kan? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika mi haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dia kata, sungguhnya engkau pasti mengetahui bahawa kami tidak mempunyai syahwat terhadap puteri-puterimu, kan? Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Mesti tahunya kami suka lelaki tu, kan? Hang bagi perempuan, kami bukan mau. Begitu lah, kan? Tak kata tuan-tuan tengok muka saya tu macam betul cara bercakap tu, kan? Tak, tuan-tuan ni gaya muka nak abang lagu tu, kan? Tuan-tuan ni pun kata aku tak mau, perempuan tak mau, kami nak lelaki. Tapi budaya tu ada sekarang. Jangan kata tak ada. Tuan-tuan, berapa banyak geng homoseksual buat perarakan secara terbuka, terutama luar negara lah. Dia kata LGBT tak salah, itu kebebasan hak asasi. Kenapa nak kacau? Mereka pula kahwin, perkahwinan lelaki sama lelaki. Dahsyat tuan-tuan. Yang saya tengok lah, mereka bagi video, yang saya tengok, dia nak Can you marry me? Lagu tu cincin. Ada ke tuan-tuan? Dia siap duduk dekat gym. Dua-dua tu badan sado. Lepas tu bila laki tu kata ada Can you marry me, lagu tu lah, yang laki seorang lagi tu macam terkejut. Apa tuan-tuan? Hang sado dua-dua. Tapi saya macam cannot brain. Saya kata gila tu. Ada masyarakat lagu tu takut tuan-tuan, takut. Nak kata lagu mana, kita pun nak kena, wallahu alam lah, takutlah. Sebab tu kena jaga anak-anak kita. Dia ada golongan yang laki keras sama laki keras. Ada orang dia laki keras, dia suka perempuan, dia suka laki lembut. Dia suka laki LGBT lah, laki lembut. Kita pun jadi takut juga. Tapi kurang-kurang kita boleh halang. Sebab tu anak-anak kita ni, kalau boleh janganlah bagi lembut, bagi kahak sikit, bagi keras sikit tuan-tuan, ni anak kita lah. Supaya kurang-kurang daripada dua golongan tu, satu golongan tu dia tak ada pada laki hak lembut ni. Sebab laki hak lembut kebarangkalian dia untuk potensi dia suka tu lagi ada. Kadang tukar jantina pun ada. Tukar jantina filem Melayu berapa banyak, dalam botol lah apalah cerita.
Cerita pasal laki tukar jadi perempuan. Laki tukar jadi perempuan. Saya dulu, mak saya teringin anak perempuan. Mak saya keluar beranak laki saya. Jadi mak saya, dia teringin anak perempuan. Sebab abang saya nombor 3 dengan nombor 2 ni tak boleh bangkit. Bangkit je kira habis. Dah main sana main sini kan, masuk api, laga ayam apa semua, sampai orang main mengadu kat rumah. Jadi mak saya teringin. Apa yang mak saya buat? Dia bagi saya pakai pakaian perempuan. Betul, bukan tipu tuan-tuan. Saya duduk tengok gambar lama-lama saya, rambut saya panjang. Waktu kecil-kecil tu rambut saya panjang, mak saya ikat, ada bunga, pakai baju-baju perempuan bagai. Saya tengok terkejut, saya kata kat mak, awak mak buat saya lagu ni mak. Mak teringin anak perempuan waktu tu. Tapi keluar-keluar hang nak kata lagu mana kan. Lepas tu saya kata apalah mak ni, tak boleh mak kan, lagu tu. Tapi tu lah nasib baik kita jadi lelaki. Nasib baik jadi lelaki. Kalau jadi jenis pondan lagu tu, tak mengajak aku, mampus aku kan. Tapi kadang-kadang bila fikir balik tuan-tuan, gambar-gambar saya nanti saya boleh share kat tuan-tuan. Ada, saya pernah share dalam Facebook. Ada share dalam Facebook. Mereka duk kata betul ke? Betul, saya ada bunga. Mak saya memang letak kat kursi, pakai pakaian perempuan. Teringin aku tu. Tapi dah nama kata lelaki tuan-tuan, tetap jadi lelaki. Nasib baik. Nasib baik. Kalau saya jadi pondan, saya tak ngajak tuan-tuan. Tak ngajak. Kalau mengajak pun mungkin lembut sikit. Tuan-tuan apa abang semua sihat ke? Lagu tu mungkin lah. Tapi lelaki kan. Tapi bila Allah sebut dalam Quran bab tersebut, takut tuan-tuan, takut. Kita Negeri Sembilan ada kes undang-undang yang berkait dengan lelaki berpakaian wanita. Dia ada kait satu kes lelaki berpakaian wanita. Saya dulu dekat Jabatan Agama jadi pendakwa. Jadi pendakwa syar'i. Kes lelaki pakaian wanita ni banyak. Paling banyak ada dekat satu taman. Taman tu, dia punya nama taman tu semua huruf. Dia tak ada nama taman tapi semua huruf. Taman apa saya tak mau sebut tuan-tuan, takut tuan-tuan pergi. Taman tu dengan tuan-tuan ni radius, kalau daripada sini lah 5 kilo lah. 5 kilo 6 kilo lah. 5 kilo ke 6 kilo. Dia punya hin dia lepas daripada simpang highway. Taman dia tak ada nama. Dia bukan Taman England, Taman Bukti, taman dia semua huruf. Tuan-tuan kena sebut huruf. Huruf. Jadi saya tak boleh habaq lah mana. Tengok muka tuan-tuan macam boleh tanya kawan sebelah dah tu kat mana. Kat mana kan. Jangan je kan. Bahaya. Kalau pergi situ, lalu situ, memang pondan penuh. Jadi ada banyak tempat lah kes pondan ni. Jadi kes satu undang-undang, ada satu kes undang-undang, dan dia bawa kes tu dia peringkat Mahkamah Sivil. Dia bawa kat sini, bawa Mahkamah Sivil. Dia cabar, dia nak mengatakan bahawa seksyen tu tak patut dibuat lah. Seksyen berkenaan dengan lelaki berpakaian wanita tu tak boleh, berlagak seperti wanita tak boleh. Dia kata tidak berperlembagaan apa semua. Tapi alhamdulillah, Mahkamah peringkat tinggi, tak silap saya, Persekutuan, dia tetapkan bahawa seksyen tu sah. Seksyen tu sah. Tapi ni cerita lama dan saya salah seorang pendakwa yang bawa kes tu. Saya salah orang pendakwa yang bawa kes. Tapi tuan-tuan memang, kalau dulu penguatkuasa ambil gambar guna kamera lama tu lah. Tengok mereka print balik. Waktu mereka kena tangkap ni, memang macam perempuan. Bila pergi mahkamah, kita jadi pendakwa, saya duk cari yang macam dalam gambar tu. Duk cari, tak jumpa. Rupanya jadi lelaki-lelaki dah. Dengan pakai songkok, dengan kita kata, encik nama sekian-sekian lah. Dia kata, saya lah tu. Ni kes lelaki belagak seperti wanita ni. Kata saya, ada masalah ke? Lelaki. Kita pun kata, habis hari tu lagu mana? Tu hari tu, ni hari ni. Dia kata apa? Lagi dahsyat, ada satu tangkapan besar-besaran. Dia malam lah. Dia tak boleh panggil kupu-kupu malam, dia kupah-kupah malam.
Ada satu kes dekat Jempol. Ada cerita. Ni cerita lama, sebab tu saya boleh cerita. Dah rekod saya cerita lah. Waktu saya daripada awal tu, kita dekat Jempol. Jadi kes tu kes 24 jam. Tangkapan lelaki berlagak seperti wanita ni waktu kenduri kahwin malam. Waktu tu mereka buat joget lambak dekat Jempol. Joget lambak. Mereka panggil geng-geng. Kalau orang ke sini panggil pondan lah. Kita panggil pondan. Kalau Kedah dia panggil darai. Dia darai ni darai lah. Bukan dangai. Dangai tu kuih. Dangai kuih. Dia darai. Orang Kedah panggil darai. Jadi tuan-tuan tangkap. Oh ramai. Lebih daripada 10 orang. Rupanya mereka ni ada grup yang mereka ni akan bagi tahu kawan-kawan mereka, malam ni kita ada joget lambak kat Jempol. Joget lambak. Jadi hak lelaki sukalah pergi joget dengan geng-geng darai ni. Padahal lelaki juga. Bukan perempuan, lelaki juga. Tapi dia kata nak buat lagu mana? Dah itu je yang ada. Budaya-budaya ni pun takut tuan. Kita pun, tapi alhamdulillah sekarang ni dah tak ada, tak jumpa dah. Joget lambak pun kita mungkin ada, tapi dah tak jumpa sangat lah. Lepas tu joget lambak yang ada darai ni pun dah tak ada dah. Yang ada darai ni pun dah tak ada. Dia takut tuan-tuan. Kadang-kadang lagu tu lah ada kawan baik mak saya, arwah ni nama dia Cik Mat ni rupanya dia lelaki. Saya daripada kecil duduk dengan Cik Mat ni lah. Cik Mat kita kena panggil makcik ya. Cik Mat kata apa saya mungkin nama dia Mat yang perempuan, faham tak? Kita kata lagu tu rupanya Cik Mat tu memang lelaki yang berpakaian wanita, pakai tudung, pakai apa, ada anak. Dia dah ada anak dah dengan perkahwinan yang lama. Lepas tu dia kat ujung tu dia pergi haji sekali dengan mak saya ke apa ke, macam tu lah. Lepas tu dia pakai jubah dah, jadi bilai, jadi macam siak surau. Siapa siak? Boleh cek balik lah. Boleh cek. Ada tak ada yang silam-silamnya tak ada Tak ada, memang lelaki. Dia memang dia siak surau lah. Tapi nak cerita bagi kat tuan-tuan, dia jadi undang-undang lah. Jadi undang-undang cerita lelaki berpakaian wanita. Ada satu lagi kes dekat Selangor. Dia di bawah Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor. Ada satu kes saya tak mau sebut nama. Kes ni kes liwat. Jadi dia bawa di peringkat Mahkamah Sivil nak menyatakan Seksyen 28 tu tidak, tak silap saya 28, tidak berperlembagaan. Dia adalah sebenarnya kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Sivil ni banyak. Sukma Darmawan, apa banyak lagi tuan-tuan yang kita tak mau sebut lah, memang sensitif lah. Tapi itu yang berkait lah. Itu yang berkait. Jadi kita pun kata, undang-undang ni dia ada kes, reported case yang ada. Tuan-tuan boleh baca. Syok juga tuan-tuan. Bila kita baca tu syok, sebab yang latest punya Seksyen 28 tu yang latest. Tahun lepas ke? Megang lagu tu lah. Tahun lepas punya kes. Latest. Dia didakwa di Mahkamah PJ lah. Shah Alam PJ tak silap saya. Jadi kita nampak macam rupanya ada keliwat ni berlaku. Tak tahu tuan-tuan, kita doa hak baik-baik lah, dijauhkan kita daripada malapetaka tu lah tuan-tuan. Malapetaka lah. Takut ni saya lah duk fikir takut. Yang kedua, sekolah-sekolah agama. Kadang saya terpaksa sebut, ada orang ustaz-ustaz dia marah, dia kata jangan cerita kat orang budaya adik angkat abang angkat. Kadang boleh membawa kepada perbuatan-perbuatan hak sumbang tu. Perbuatan-perbuatan sumbang. Dia buat macam adik angkat dia, peluk, syahwat ni habis ya. Betul. Ada cerita sini lah, waktu saya mengaji tu, ada satu batch dengan saya, dia ada adik angkat. Dia tingkatan 4, adik angkat dia tingkatan 3. Duduk sebelah lagu ni.
Dia suruh adik angkat dia picit jari dia. Dia suruh adik angkat dia urut tangan dia. Saya kata, ish, pasal apa lagu tu? Rupanya dia syok. Bila adik angkat dia pegang tu, syahwat ni. Kan? Saya kata, gila lah hang ni. Dia kata, aku tak gila. Dia kata, saya yang gila. Dia kata, pasal apa aku pula gila? Aku kata, hang gila. Sebab dia suka. Dia jumpa orang dah nak pergi prep. Dia jumpa dia angkat dia apa semua. Duk pegang-pegang. Apa tu? Tingkatan 4 seorang, tingkatan 3 seorang. Gila betul tuan-tuan. Ada yang sampai bercium pun ada. Maaf saya sebut, tingkatan 5, satu batch dengan saya. Ada budak tingkatan 1. Dia pergi bercium budak tu. Budak tu mengadu kat saya ketua imam. Kita kena gagah sikit. Ketua imam merangkap ketua dom. Saya ni lah. Yang kena tu, kira budak tingkatan 1. Kita pun kata, kita jumpa kawan kita kata ni, pasal apa hang jadi lagu ni? Kan? Dia boleh cakap dengan saya, ni aku tak kacau hang, tu sadut kacau aku. Tak. Hang kacau masalah ni budak ni cium-cium. Sampai ada syahwat, budak tu cerita macam-macam lah, tapi tak ada lah sampai kemaluan masuk. Tapi unsur tu nak mula dah. Sebab budak ni lari. Budak tingkatan 1 tu pula jenis lembut. Jenis baik tuan-tuan. Ini kalau orang Kedah kata loy ni kau macam bodoh. Aku tu lah. Abang angkat kereta ni diikut. Saya geram penampak sebiji. Penampak kawan tingkatan 5, saya penampak sebiji. Saya kata kat dia, hang tu ada buat kelaku bukan? Saya tak boleh nak buat apa, report dengan warden lah. Sebab kita tak boleh nak ambil tindakan lebih. Tak boleh ambil tindakan, nak bertumbuk lah. Itu yang keluar penampak tu, nak bertumbuk lah. Kalau nampak, dia pun tak berani dengan kita budak tomoy. Berani lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun kalau cari pasal dengan saya, memang kena. Tapi lah saya bagi warden lah. Tu lah sepi lah. Abang dengan warden pindah sekolah. Dia kena pindah sekolah supaya tidak mengaibkan. Walaupun dia ada sumbangan besar kat sekolah, dia olahragawan bagai, tapi perbuatan aku tu tak berapa bagus. Kita kata kat dia ni, aku tak mau abang apa-apa, tapi dah 2-3 kali dah budak kena, orang yang berbeza kena. Tu tak kena. Itu yang kita kata senior. Ada warden. Kes warden. Bukan nak abang tipu tuan-tuan, tak tuan-tuan, kawan baik saya. Duduk satu bilik ni. Ni katil saya, kawan baik saya depan tu. Warden panggil dia masuk bilik, cium-cium dia. Saya duduk fikir 10 kali. Saya kata, apa hak saya gak hang ni? Sebab kawan saya pun muka kahak ngak lagu saya. Pasal apa? Dia pilih hang, tak pilih aku. Lagu tu. Duk kata pasal apa? Lagu tu. Duk fikir tuan-tuan. Ish. Lepas tu dia tanya nak buat lagu mana? Saya kata apa lagi? Balik beritahu lah bapak kau. Bapak dia datang satu kaum lah. Pergi cari, warden ni. Budaya warden ni pun takut. Ustaz, kopiah atas kepala. Itu yang kita takut. Itu bukan kadang kita duk fikir nak hantar anak asrama ni, fikir 10 kali. Tapi nak buat lagu mana, hantar habis juga lah. Tapi kena nasihat anak lah. Dekat mana tempat had orang tak boleh touch. Punggung jangan orang touch. Orang pegang punggung kita jangan bagi. Orang pegang kemaluan depan jangan bagi. Orang pegang peha kita jangan bagi. Walaupun ke kawan satu bayar dengan kita, jangan bagi. Itu takut. Ni nasihat saya lah. Kadang kita pun tak tahu nak buat lagu mana. Tuan-tuan tengok berbudak ni risau. Kadang dia bawa kawan dia duduk dekat rumah kita, duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Makan baru keluar, lepas tu masuk bilik-bilik. Dan kita dulu waktu kawan-kawan ajak main rumah, kita ajak kawan-kawan main rumah, duduk ruang tamu lah. Tak ada duduk kat bilik pun. Duduk ruang tamu, nak buat apa? Kata pulang ke hang. Ini duduk dalam bilik berdua bagai. Itu takut. Jangan main-main. Saya pernah cerita sini habis sini lah. Tapi tak habis juga sebab dia rekod. Ada satu orang perempuan, dia cerita lama dululah. Cerita lama dulu. Ni 2010 kot, lebih kurang tu. Dia ada suami, dia mengadu. Dia kata suami dia ni jenis gagah. Satu hari anak ni balik sekolah awal. Ada sebab-sebab tertentu balik sekolah awal. Bila balik sekolah awal, dia tengok pak dia dalam rumah dengan satu orang lelaki.
Dia duduk satu rumah, satu orang lelaki dalam rumah tu. Kan? Dengan pakai tuala berpeluh-peluh lagu tu. Pak, anak ni terkejut lah. Dia kata, bapak buat apa? Dalam bilik dengan lelaki tu pula. Lelaki tu pula jenis lagi gagah daripada dia. Rupanya dia dengan bini dia jadi lelaki. Bila dia dengan pak ua dia jadi perempuan pula. Faham tak tuan-tuan? Dia beralih kedudukan. Gila betul. Oh, cannot brain lah saya kata betul ke ni. Sesedung bohong lah puan. Apa ni puan mengata lagu tu ni cerita lama 2010, 2011 gitu lah. Dia kata tak ustaz, anak saya jadi saksi. Kalau 1-2 kali tak apa, banyak kali dah. Saya kata mengurut kot. Tukang urut kot. Takkan urut dua-dua pakai tuala. Kalau ngurut seorang je pakai tuala, seorang lagi dia pakai baju penuh lah. Kita pun kata macam mana, kita pun nak positif pun jadi tak positif lah. Bini kata nak minta cerai lah. Saya kata tak tahu lah kenapa inilah. Sebab saya di waktu dekat area Jabatan Agama. Saya kata pergi runing cara lah. Tengok apa jalan. Kita pun tak tahu. Saya pun tak pernah jumpa orang tu. Dia mai jumpa kita, dia buat mengadu lagu tu lah. Saya kata saya tak tahu apa-apa. Pergi kaunselor. Ada runing cara, kaunseling, boleh dapatkan khidmat lah. Dekat Jabatan Agama. Tengok apa panduan lah. Saya pun tak tahu lah. Kes lanjutan daripada tu. Tapi ada. Jenis lagu tu tuan-tuan. Hantu takut. Wallahu alam lah. Itu kita kata dalam masyarakat kita lah. Masyarakat kita. Tapi kalau kita tak perbetulkan, siapa lagi nak perbetulkan? Bila pengarang sebut zina tak boleh, liwat tak boleh, qata'i tak boleh. Dah qata'i tak boleh. Dia bukan kata boleh kot, tak boleh. Qata'i tak boleh. Jangan main-main. Sebab kisah Nabi Lut ni menjadi pedoman satu dunia. Kaum Sodom ni satu dunia. Tanyalah mana orang pun, agama apa pun, mereka mengetahui berkenaan dengan kisah kaum Nabi Lut ni, Sodom village ni. Kaum Nabi Lut ni tuan-tuan. Tapi nak buat lagu mana? Pada mereka itu hak. Jangan agama kata tak boleh. Kita jangan kata boleh kot. Tak. Jadi bila lagu tu, sikit lagi ayat 80 pula. Depa kata kepada qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Dia kata, Lut berkata, jika aku mempunyai kekuatan untuk menentang kamu atau aku dapat perlindungan, sokongan daripada keluarga kuat, tentu aku lakukan. Mesti aku nak bertahankan lah ni. Tapi nak buat lagu mana? Depa ni satu kampung panggil lagu tu. Pada depa syok lagu tu. Depa syok lagu tu. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lai yasilu ilaik. Saya habiskan sikit lagi. Dia kata mereka para malaikat berkata, yang berupa manusia ni malaikat. Dia kata apa? Wahai Lut, sungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Inna rusulu rabbika lai yasilu ilaika. Dia kata kami utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggumu. Oleh itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ni dia nak cerita. Jadi dia habaq Nabi Lut dengan keluarga dia kata kena kulak dengan malam ni. Jangan pandang belakang. Rupanya Allah nak melaknat, nak memberikan, kita katakan azab kepada geng-geng ni. Tapi selamat sebab malaikat dah habaq kat Nabi Lut dah pergi dulu. Cuma ada seorang macam tu, saya tak ingat lah dalam tafsir. Saya pun lama tak recall cerita ni. Dan suka recall bila lama tak recall dia lupa lah. Ada seorang yang dia pun tak kena, tak silap saya. Ya kah? Ke cerita lain tu? Saya tak mau cerita lah sebab saya pun takut tersilap. Tapi nak cerita Nabi Lut pun pergi sebab subuh alaisa subuhu biqarib. Subuh ni nak dekat dah. Subuh ni nak dekat dah. Jadi apa hukuman dia? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mamdud. Allah sebut dalam Quran, pada ketika itu datang keputusan kami menterbalikkan negeri kaum Lut. Ini hukuman dia.
dan kami menghujani mereka dengan batu daripada tanah yang terbakar secara bertubi-tubi, kan? Hijaratan min sijil mandud, bertubi-tubi. Dah bagilah, bagi. Oh tuan-tuan, nak bagi tahu ini perbuatan hampa tu bukan main nak teringin. Rupanya dalam Quran dia bagi tahu cerita bab tersebut. Wallahu alam. Okey tuan-tuan, kita berhenti dulu setakat tu boleh? Tak boleh panjang-panjang sangat kuliah malam ni, kan? Satu penggan cukup tuan-tuan, kan? Memadai dah kajian. Yang penting kita baca Quran. Hanya Quran tu cerita dia cantik. Ada rezeki tuan-tuan balik tengok tafsir surah Hud ayat 78. Surah Hud ayat 78, 79, 80, 81, 82. Baca tuan-tuan, tengok tafsir. Apa cerita dah? Ada rezeki nanti, kalau saya ingat balik cerita ni, mungkin nanti datang kita cerita balik lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna, Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa radha wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.